Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah, malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama berkumpul di surau ini. Dan alhamdulillah malam ini kita menyambung semula perbincangan kita. Dan malam ini kita nak baca satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat satu hadis Rasulullah, hadis pendek sahaja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat. Rawahu Bukhari wal Muslim. Hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud setiap pekerjaan itu dikira oleh Allah pada niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini dihimpunkan sebagai hadis sahih. Jadi tajuk perbincangan kita malam ini ialah amalan dan niat. Ya. Hadis ini hadis pendek. Memang pendek sangat. Ya. Bagi yang panjang belum tentu nak hafal. Yang ni pun tak tahu berapa minit boleh simpan. Saya lah tu. Ya, tuan-tuan mungkin tidaklah. Tetapi hadis ini membawa makna yang begitu besar jika dihuraikan secara terperinci. Huraian hadis, sesungguhnya nilai setiap pekerjaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bergantung pada niat pelakunya. Islam amat menitik beratkan dan menjadi kayu pengukur dalam setiap amal ibadah yang dikerjakan pada niatnya. Apapun amal yang dilakukan oleh anak Adam sebenarnya bergantung pada niat dan keikhlasannya. Maka sepatutnya kita melakukan sesuatu pekerjaan dengan niat yang baik, dengan penuh redha dan lahir dari hati yang bersih. Ada bersih, ya? Bukan berpura-pura untuk riak dan menunjukkan kepada orang lain. Baik. Islam amat menitik beratkan dan amat menggalakkan umatnya supaya melakukan amal ibadah. Dan tak ada dalam agama lain yang mempunyai ibadah yang begitu banyak melainkan Islam. Adapun amal dalam agama yang lain adalah amal dalam bentuk yang tidak berpaksikan kepada akidah. Dia disebut amal baik.
tetapi tidak ada ganjaran kepadanya. Bezanya kita, umat Islam, setiap apa yang kita lakukan bermula daripada terbit, bermula daripada kita celik mata sehingga kita menutup mata kita, semuanya dianggap ibadah dan dicatatkan padanya ganjaran yang baik pada amal yang baik dan ganjaran yang sebaliknya pada pekerjaan yang maksiat. Jadi, kenapa orang Islam amalnya dikira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabnya kerana berpaksikan kepada akidah. Kalau tak ada akidah, buat amal baik banyak mana sekalipun, tidak dicatatkan sebagai amal yang baik, tidak dicatatkan walau sedikit pun kebajikan. Ya, bukan tak ada orang kafir yang baik, ada orang kafir yang baik. Malah orang kafir hari ini ada yang lebih baik daripada orang Islam, yang lebih berhati mulia daripada orang Islam. Ya, kadang-kadang orang kafir itu menunjukkan pula kepada kita, ya, betapa dia bersetuju dengan agama kita. Sebaliknya, orang Islam pula hari ini yang kita lihat semakin jauh beramal dengan agama. Banyak orang kafir baik, ya, tetapi di sisi Allah tak ada kebajikan baginya kerana dia tidak berpaksikan kepada akidah. Dia buat baik macam mana pun, dia berbaik dengan orang Islam pun, sekalipun, ya, kalau dia tidak mengucap syahadah, dia tidak menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, dan dia tidak mengangkat Rasulullah sebagai pesuruh Allah, banyak mana amal yang dia himpun sekalipun, yang tergolong dalam amal-amal yang baik, sedikit pun tidak mendatangkan manfaat kepada dia. Ya, kita yang berpaksi kepada akidah, sikit kita buat, banyak yang Allah nak bagi. Masalahnya, yang sikit tu pun kadang-kadang kita tak buat, tapi nak harapkan Allah bagi. Ya, ada orang kafir demo 2 juta ringgit buat masjid. Ada Ananda Krishna, siapa tak kenal, tersenarai di antara 10 orang terkaya di Malaysia. Ya, dia nombor 3 ke nombor 4 macam tu lah. Tapi dia sebelum daripada, ya, apa ni, Said Bukhari tu, dia atas lagi. Dia pernah demo 2 juta ringgit untuk bina sebuah masjid. Ya, buat masjid, dah siap pun masjid. Baik tak bina masjid? Tak ada orang kata bina masjid ni tak baik. Baik. Tapi ada tak kebajikan yang Allah akan catatkan dalam buku amal dia? Kosong, tak ada. Sebab apa? Sebab dia baik. Baik dia tak dinafikan. Kita boleh puji kebaikan dia, ya, tapi di sisi Allah tak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab dia tidak berakidah dengan akidah Islam. Melayu pun, kalau buat amal baik sebanyak mana pun, kalau dia tidak bersama dengan Islam, maka tidak dicatatkan amal baik, tidak dicatatkan kebajikan kepadanya. Ya, kalau Melayu saja tak berpaksi kepada Islam, tak dicatatkan kebajikan, hilang, hancur lebur segala amal yang dia buat. Baik. Jadi Islam memang suruh kita beramal dengan amal yang baik. Ya, amal baik diukur daripada mana? Daripada akidah dia. Ya, diukur daripada pegangan dia. Baik. Apapun amal yang dilakukan oleh anak Adam, sebenarnya bergantung pada niat dan keikhlasannya. Allah kira amal kita ni berdasarkan niat, bukan berdasar kerja yang kita buat.
Ini yang payah ni. Niat ni yang kita tak tahu. Betul tak? Kerja kita nampak, tapi apa niat di sebalik kerja yang dia buat, yang tu kita tak nampak. Lebih-lebih lagi kita duduk dalam jemaah. Nah, ya. Kerja memang rajin tak nafikan, tapi niat kita, ya, ini penyakit, ya, dalam jemaah yang cukup banyak hari ini. Nah, ya, buat kerja cantik kita tengok pun, oh bagus kerja ni. Siang malam kerja tak berhenti-henti. Ya, jadi niat yang di dalam hati ni kita tak tahu, dan Allah pula menilai berdasarkan niat yang ada dalam hati. Ya, jadi sebab itu hati ini dia sangat berkawan rapat dengan nafsu. Nafsu ni sentiasa membisikkan kepada hati. Hati ni pula, ya, dia ada suis dia. Nabi kata di dalam tubuh kamu ada segumpal darah yang kalau dia fikir nak buat baik, maka semua anggota akan jadi baik. Kalau dia fikir nak buat jahat, semua anggota akan bekerja untuk menegakkan kejahatan tadi. Apa dia? Sahabat tanya, yang seketul itu apa dia? Nabi kata, itulah hati. Nabi kata, ya, tengok hati ni bukan besar mana, sebesar lebih kurang penumbuk kita je. Ya, lebih kurang besar itu je, tapi dia cukup berpengaruh. Ya, dia yang kontrol semua anggota. Kalau dia fikir nak datang kuliah, ya, maka diarahkan tangan, kaki, mata semua tumpu pada kuliah. Tegaklah benda baik, tertegaklah benda baik. Tapi kalau dia fikir nak pergi dandut, diarahkan kaki, kamu pergi jalan sana, kamu ambil kunci motor tangan, ya, kamu otak ingat jalan nak pergi kelab dandut macam mana. Ya tak? Ya, maka semua anggota diajak kepada kerja yang jahat. Kecilnya hati tapi besar pengaruh. Dia bagaikan raja. Ya, raja kan, dia keluarkan perintah, dia bagi perintah. Yang buat kerja siapa? Hulu balang, dia betul tak? Ya, dia bagi arahannya macam hati lah. Ya, confirm jadi punya. Sebab siapa berani nak lawan, betul tak? Hati pun macam tu. Kemudian ulama tasawuf kata hati ni dia sangat berkait rapat, berkawan baik dengan nafsu. Ya, dia kawan baik dengan nafsu. Biasanya nafsu ni apa dia? Keinginan. Ya, keinginan ni boleh jadi dua, sama ada keinginan yang baik atau keinginan yang buruk. Dan biasanya nafsu ni, ya, dia banyaknya dia teringin kepada benda maksiat, benda jahat. Ya, jarang orang bernafsu pada benda yang baik, jarang. Ya, ada orang minta derma lah. Kalau nafsu dia baik, kawan bagi RM10, dia bagi RM100, berlumba-lumba. Itu nafsu yang baik. Ya, yang jadinya kawan bagi RM100, dia bagi tong berbunyi, ketung katanya, duit 5 kupang jatuh. Ya, jarang berlumba-lumba buat baik. Macam sahabat-sahabat Nabi yang miskin dulu, ya. Ini nafsu yang baik sahabat Nabi. Dia pun pernah jumpa Nabi, mengadu pada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, nampak gayanya pembahagian pahala ni dah tak sama rata, dia kata. Dia kata, waktu kami sembahyang, sahabat Nabi yang miskin ni mengadu, waktu kami sembahyang, orang kaya pun sembahyang. Waktu kami puasa, orang kaya pun berpuasa. Masa kami berjihad, orang kaya pun pergi berjihad. Ya, kami buat haji, orang kaya buat haji juga. Tapi bila orang kaya sedekah, kami tak boleh nak sedekah, sebab kami tak ada duit.
Dia kata nampak gayanya pembahagian pahala ni dah tak sama rata. Mereka ni jumpa Nabi mengadu sebab mereka tak boleh buat kebaikan macam mana orang kaya, dan rasa dalam hati ni cemburu dengan kelebihan yang ada pada orang kaya. Nampak? Ni cemburu yang positif kan? Ya? Jangan cemburu yang membabi buta. Suami pergi makan pun ingatnya pergi rumah janda. Payah orang itu. Nah, ini betul ke pergi makan ni abang? Kata tak? Tahu awak sebelah makan ni ada janda. Ya benar ni, kata tak? Itu cemburu buta, melampau sangat. Kecuali kalau betul dia singgah rumah janda. Nah, ya. Jadi sahabat ni dia gelisah. Orang kaya boleh buat pahala dengan duit sedekah banyak. Dia buat apa nak sedekah kan? Nabi kata tak apalah, kamu yang miskin ni balik, lepas sembahyang kamu baca, kamu bertasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ya, Nabi kata siapa buat benda ni lepas dia sembahyang, pahalanya serupa macam mana orang kaya bersedekah. Jadi tabur pun dah lalu dah. Nah, tak dengar bunyi dah lagi. Nah, ya. Jadi depa pun dengar Nabi bagi tahu kita sebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu Akbar. Lepas sembahyang ni Nabi kata pahala serupa macam orang kaya sedekah. Jadi sahabat ni lega lah. Maknanya mereka balik, mereka pun bertasbih subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Lega dia. Rupanya tak sampai seminggu, orang kaya pula dah tahu. Nah, orang kaya pula dah dapat tahu. Dia kata Nabi ada kata pada orang-orang miskin, kalau kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali lepas sembahyang, pahala sama macam sedekah. Jadi moh kita yang kaya ni pula bertasbih. Jadi dah lebih dema pula balik satu. Dema tasbih pun bagi, sedekah duit pun bagi. Yang miskin ni tak setuju, datang jumpa Nabi balik. Apa dia ni Rasulullah? Udah dema pun bertasbih juga. Nah, sedekah bagi juga, udah tak balance balik. Nabi kata tak boleh buat apa dah, kau tak pandai jaga rahsia. Nabi kata dah. Ya, patut kau menjaga rahsia ni. Kau tak pandai, Nabi kata dah. Itu cerita macam mana sahabat Nabi dulu cemburu tengok orang buat baik ni. Tak boleh. Ya, berkobar-kobar nak buat baik. Ya. Baik. Kita hari ni mahu apa itu? Tak mahu. Ada tapi tak ramai. Ya, yang bercita-cita nak buat baik. Kadang orang buat baik, dia nengok aja. Ya. Hati dia tak ada lah rasa nak nolong ke. Ya. Kadang-kadang dia nengok orang itu je. Dia rasa biarlah orang buat baik. Semua ni dah banyak pahala, tak payah buat baik, kata tak. Itu pun masalah juga. Orang jenis macam ni payah. Ya. Tapi kalau benda negatif, benda yang negatif laju je dia kadang-kadang menolong-nolong dalam benda yang maksiat. Ya. Orang suruh datang mengaji, dengar kuliah, tak berapa nak. Ya. Tapi jam pukul 5 petang tu, ahli mesyuarat tingkat duduk dekat tembok tu, sembang mengata orang, dia masuk join the club pula. Dia pula nampak. Ini yang masalah. Sampai akhir zaman ni manusia dah tak boleh beza lah. Mana tempat yang boleh mendatangkan pahala, mana tempat yang boleh mendatangkan dosa. Ya, memanglah cerita buruk orang memang sedap. Ya, banding dengan cerita kebaikan orang. Itu sebab dalam masyarakat kita ni kadang-kadang kawan kita ni dia ada 1000 kebaikan yang dia buat. Tiba-tiba suatu hari dia silap satu je. Tersilap buat yang satu dia ada. Yang mana orang suka bercerita? Yang 1000 ke yang satu? Yang satu itulah dia ukit-ukit. Kadang kawan tu dah mati dah tanam 20 tahun, dia ukitnya juga lagi. Ini dia. Ya,
Ni yang nama manusia. Yang ada 999 lagi kebaikan yang dia buat tu, sikit pun dia tak usik, sikit pun dia tak bercerita. Memang manusia ni jarang nak cerita benda baik orang, jarang. Ya? Tak syok pun cerita. Dia tak ada Kalau untuk tu kan dia sedap. Ada? Ya? Cuba kita sembang antara kita lah. Ni apa ni, berkumpul sembang. Mereka tahu tu yang rumah hujung tu kata nak. Yang mana ni kata ni? Tu lah yang lakinya cikgu tu kata nak. Apa ya? Bininya tu. Enggak. Bininya tu rajin untuk orang lah. Pagi-pagi rajin masuk, aku tengok pukul 5 dah bangun. Ya. Lepas tu dia jaga mak mentuanya sakit. Dia hormat mak mentua ni. Kita pun semua. Ada feeling tak cerita? Kita ada tak usaha nak campur? Ya? Kita rasa kok ending dia nanti, dia punya climax cerita tu, dia akan masuk. Ya? Kok jadi cerita, itu baik dia tapi jahat dia, rupanya kayu 3. Baru. Iya ke? Baru iya ke dia nak masuk? Dan situ baru dia usaha dia nak campur. Baru dia sibuk. Baru dia tambah style. Iya ke? Kalau cerita masa cerita baik tu, ada dia nak campur, dia pun dia minum kopi. Kadang dia macam sok kabur, dia tahu je kan. Pasal apa? Pasal cerita kebaikan. Tak berapa sedap dengar, betul tak? Ya? Dia macam Anwar kan suka cerita-cerita baik ni, dia kata tak suka. Ya? Dia contoh buruk ni Anwar je lah. Tak boleh bawa contoh lain. Ya? Tengok, dia bukan suka kita buat baik. Tuan-tuan ni yang duduk mengaji pakai kepiak putih ni, pakai kain ni, ya, pada depa ni inilah golongan yang paling bermasalah. Biar penagih dadah tak apa, dia boleh kontrol lagi. Dia kata tak apa, biar. Ya, kalau boleh bagi dadah, bagi lagi, tak apa. Dalam negara kita ni, orang yang bermasalah, yang bagi depa ni melakukan jenayah paling besar, ya, ialah orang macam kita yang rajin mengaji, saya kepiak putih, janggut, yang tudung labu. Ya, itu orang yang bermasalah mengikut undang-undang mereka. Ya, itu sebab mereka tak boleh tengok orang buat baik. Yang mereka belum tentu buat yang baik. Saya baru ni, pagi tadi saya balik daripada Pulau Pinang. Ada meeting di Pulau Pinang. Dia singgah rumah mak saudara saya di Pulau Pinang. Saya tanyalah bapak saudara saya kata apa cerita yang kata tanah wakaf di Pulau Pinang ni di Guan Eng ambil, kemudian serah kepada nak dibuat apa bangunan lain. Itulah kita ni tuan-tuan, kita duduk di luar Pulau Pinang. Benda ni jadi dalam Pulau Pinang. Kita ni tak tahu, dibodohkan oleh media. Ya, sebenarnya isu tanah wakaf tu tak wujud. Ya. Jadi dia kata tanah tu dibayar baru. Bayar baru dekatlah dengan kawasan airport, ke depan sikit lah. Airport bayar lepas. Ya. Kalau tuan-tuan pergi sekarang, di situ ada satu pasaraya, nama dia Queens Bay Mall dia panggil. Ya, Queens Bay Mall ni kira baru lah. Ya, baru tak baru lah, 7-8 tahun dah macam tu lah. Ya. Di tepi Queens Bay Mall ni ada satu tanah lapang. Itulah tanah yang dikatakan tanah wakaf yang Lee Kuan Yew telah serahkan pada pemaju, ya, yang sepatutnya dibina masjid, kemudian nak dibuat bangunan lain. Ya. Sebenarnya tanah wakaf tu tak wujud. Tanah di Queens Bay itu adalah tanah yang ditambak daripada pasir. Dia tambak. Pulau Pinang sekarang ni, kawasan penempatan dia dah makin padat, jadi dia terpaksa tambak. Jadi bila tambak pasir, memang plan asal ni daripada Kerajaan Barisan Nasional hari itu. Projek ni zaman depa dah jalan. Queens Bay ni pun kelulusan depa. Memang
perancangan kerajaan negeri ketika itu, tambak kawasan ni. Bila tambak nak buat pasaraya, kemudian memang telah diperuntukkan kawasan itu untuk bina masjid. Tapi projek tak jalan sehingga timbul kepada suatu tarikh. Tarikh tamat perjanjian dia, maka kerajaan ambil balik. Persoalannya, asalnya situ tak ada tanah. Kemudian kerajaan negeri yang tambak tanah tu. Mana wujudnya pula tanah wakaf? Mana ada tuan tanah yang tambak ni, tak ada tuan. Dia balik pada kerajaan negeri. Tuan faham ni? Kamu ni ngantuk ke bos? Ni orang cerita ni, isu nak jawab balik ni. Tuan-tuan ni besok nak jawab balik kat orang kampung ni. Saya bagi buah aja, tuan-tuan ranjur lah apa pun. Jadi dia tambak kawasan laut, kemudian dia kata tanah wakaf. Mana wujud macam tu? Tanah wakaf ni kita kena faham. Tanah wakaf mestilah tanah yang bertuan. Tak? Mana boleh jadi itu tanah wakaf? Ini tak ada tanah, kerajaan tambak jadikan tanah, bina bangunan, dia kata tanah wakaf. Tak wujud. Cuma dalam plan asal memang ada cadangan nak buat masjid. Tapi oleh kerana sudah sampai satu perjanjian, tempoh tu telah tamat, dia tanah pulau ni, dia mesti ada satu perjanjian. Sebab tanah pulau ni, dia tak boleh ambil masa yang terlalu lama. Sebab rakyat makin padat. Selang beberapa tahun dia perlu ada perancangan lain. Kecuali di tanah besar, di belah seberang Perai, Permata Pau, Bukit Mertajam, tu lain cerita. Tu tanah besar, ni belah pulau. Jadi oleh kerana benda tu telah habis perjanjian, maka ditamatkan. Ditamatkan. Dia yang menjadi kemarahan Jepun ni bukan sebab apa? Sebab syarikat yang dapat memajukan projek itu tak kena pada syarikat Jepun. Itu je cerita. Syarikat yang dipilih itu pula secara open tender. Di Pulau Pinang sekarang buat open tender. Dalam nak bangun kawasan ni, 5 kontraktor UMNO masuk sebuah harga. Masuk. Tapi yang dipilih adalah sebuah syarikat yang lebih kuat secara open tender, dan dilihat rekod. Rekod apa ni, syarikat ni bagus, kemudian disuahkan kepada syarikat. Yang tu yang dia jadi marah sangat, tuan-tuan. Kenapa? Lagi satu, tuan-tuan, kalau betul ini tanah wakaf, yang layak menjawab isu ini ialah pihak Majlis Agama Islam. Tuan kena ingat, isu zakat dengan wakaf mesti dijawab oleh Majlis Agama Islam dan Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Sebab inilah satu-satu badan, institusi yang dibenarkan menguruskan dana wakaf dan juga zakat. Sekarang ni Majlis Agama Islam Pulau Pinang tak jawab apa pun. Depa je sibuk-sibuk. Itulah kedudukannya, tuan-tuan. Saya pun sebenarnya lalu dah pasal tengok ini lah tanah. Ini memang tanah tu lapang. Tapi sebenarnya tak wujud dah tanah wakaf. Tanah tu tak bertuan. Macam mana pula boleh terus ada orang wakaf? Hantu raya mana pula yang wakaf tanah? Depa saja nak kacau. Ni. Jadi itu, tuan-tuan. Itu saya kata kadang orang kafir lebih baik pada kita. Zaman UMNO dulu peruntukan kepada agama Islam 12 juta Pulau Pinang. Tahun 2008 kita memerintah, DBM merintah, dia tambah jadi 24 juta. Kemudian naik lagi 34 juta. Tahun lepas dia bagi 63 juta. Wah, beza dah. Dia yang terakhir dia bagi 12 juta. 12 juta main dam kayu pun tak lepas pun. 12 juta aja dia bagi. Limbahan yang bagi tahun lepas peruntukan agama Islam 63 juta. Macam mana yang kata dia anti-Islam? Dia bagi kepada orang yang hafal Quran.
Yang hafal Quran di Pulau Pinang, siapa yang hafal bagi allowance sebulan RM1,000. Cara hafal betul lah. Jangan pakai nama Al-Hafiz saja tapi tak hafiz. Nah, kenal dah tu siapa tu. Sudah gaharu cendana pula, baru nak tanya pula. Lah. Kena Al-Hafiz betul. Nah, kalau nama Muhammad Al-Hafiz, itu tak hafiz lagi. Baru nama, ni hafiz, hafaz Quran betul, hafaz betul. Macam ahli parlimen, Ikhwanul Muslimin, berapa orang? 42 orang. Semuanya hafiz Quran. InsyaAllah. Ya, Ikhwan ni hebat oh. Ya, 42 ahli parlimen semuanya hafiz Quran. Cawangan ni berapa orang yang hafiz Quran? 300 ada kot ya. Yang diam dah lah. Ya. Jadi tu bagi RM1,000 allowance. Bukan siapa hafal Quran. Dia kata orang yang hafal Quran ini dia kata dia baik. Ya, sebab dia sentiasa dekat dengan ayat-ayat Allah. Ya. Kemudian imam kerajaan pusat bagi 7,5. Dia tambah lagi 2,5, jadi 1,000. Bila Siak tak ada negeri yang bagi allowance. Apa ni? Pulau Pinang bagi allowance. Siak pun dapat. Ya. Mana yang kata dia anti-Islam? Ya. Ni yang dia baru pula, bangunan baru dia nak buat mahkamah syariah. Dia tengah nak buat. Dia tengok dalam internet tadi, lawa dia punya seni banner. Ya. Yang ni yang dia pening ni tuan-tuan. Zaman dia pun mahkamah pun bawah pokok. Tak boleh nak bersidang. Nah. Yang ni bagi terus tak apa. Jauh kita pergi ni sampai ke Pulau Pinang. Yang ni yang payah ni nampak. Buku pun sampai hancur lah. Mana ada? Baik. Jadi maka sepatutnya kita melakukan sesuatu pekerjaan dengan niat yang baik, dengan penuh redha dan lahir dari hati yang bersih. Bukan berpura-pura untuk riak dan menunjuk-nunjukkan kepada orang lain. Jadi kita ni jangan buat kerja sesuatu amal kita ni ada niat yang lain selain daripada Allah. Takut kita. Jadi sebab tu kadang-kadang saya nak bagi tahu kadang-kadang bukan sahaja orang awam macam kita, golongan ulama pun kadang-kadang boleh terlibat dengan pekerjaan hati yang tak betul. Ni yang kita takut. Jadi sebab tu betulkan niat kita dalam kerja, terutama dalam kerja jemaah. Kita kerja bukan ada gaji, mata-mata nak harap balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita terjebak. Hari ni sejahat-jahat manusia ialah ulama usul, ulama yang jahat. Beramai hari ni. Ulama tu membantu pula dalam kerja-kerja yang jahat. Keluar fatwa yang bukan-bukan. Ramai hari ni. Ada ulama yang menikam Islam daripada belakang. Ada jenis yang sesumpah pun ada. Dia pergi tempat hijau, dia lagi hijau daripada orang hijau. Tiba tempat merah, dia tukar warna jadi merah pula. Dia hantar orang kita. Itu sebab kita mengaji ni, saya nak ingatkan, bila kita mengaji dengan satu-satu tuan guru atau ustaz, habis dia mengajar, kalau hati kita jadi tak yakin dengan Islam, hati kita jadi ragu-ragu dengan perjuangan Islam, mana ustaz tu tak baik, ustaz tu tak baik. Berhenti daripada ikut ustaz. Sebab ustaz ni telah menyalahi kerja dia sebagai seorang ulama. Ulama mesti bercakap, mengajar, berceramah, membawa orang supaya lebih kuat dalam jamaah, lebih kuat duduk di dalam Islam. Bukan kerja seorang ulama pergi api-apikan orang.
Ya, bukan kerja seorang ulama perlekehkan perjuangan Islam. Ya, bukan kerja seorang ulama hina jemaah. Ya, hina orang-orang dalam jemaah. Itu bukan kerja seorang ulama. Ulama ni mesti dia bercakap, berceramah, habis dia bercakap, orang lagi yakin dengan perjuangan Islam. Dan orang takkan bergantung. Itulah ulama yang baik, ikutlah ulama itu. Ya, ambillah mutiara ilmu daripada ini. Sebab hari ini ramai. Nah, ya, dia bercakap dengan niat nak meragukan kita dengan perjuangan. Kita tak nafikan dalam jemaah bukan semua orang ni, ya, bukan semua orang ni akidah dia kuat, kepercayaan dia kuat. Itu sebab bila dia dengar ustaz dia bercakap, dia mula dah. Dia pun kadang-kadang jadi ejen hentam jemaah. Nah, ya, hentam orang yang berjuang Islam. Nah, dia bela pula ustaz. Akhirnya yang dia bela individu, jemaah dia buat. Ini tak betul. Ya, kita tak boleh ada sifat macam tu. Walau siapa pun dia bercakap, hebat mana pun dia boleh kumpulkan orang banyak mana sekalipun. Kalau dia berniat seperti itu, dia jahat, jangan ikut kuliah dia, jangan pergi, ya, kerana menyalahi, ya, daripada dasar ilmu yang sepatutnya. Tak boleh macam tu. Atas nama ulama kita nak meragu-ragukan orang. Tak boleh. Nah, ya, hari ni ramai bergerak atas dasar akidah. Ada, ya, buat jatilah apa. Memang sekali kita lihat, kadang-kadang kita rasa terpengaruh. Macam mana dia solid perjuangan dia. Ya, dia letakkannya, ya, macam-macam agenda yang kita tengok, oh, dia ni betul-betul nak tahan akidah. Nah, ya, dia keluarkan video orang murtad, tapi dia kata tak boleh siap, tengok aja. Dia keluarkan gambar, ada orang tengah makan, orang Melayu pun ada dalam tu, duduk makan. Yang bagi makan di gereja, siap ada salib lagi. Orang Melayu makan di dalam gereja, makanan yang disumbang oleh pihak gereja. Ya, kemudian dia tunjuk video macam mana ada padri daripada Australia datang. Ya, mula-mula nak selesai masalah orang, akhirnya dia pengaruh-pengaruh orang tu, suruh orang tu masuk Kristian. Nah, dan kesimpulan daripada video tu, dia buat sidang apa ni? Sidang apa ni? Sidang akhbar. Semua tu nak disalahkan kepada PAS. Ya? PAS tahun 84 dah bawa dah. Ya? Dah cadangkan kepada kerajaan Malaysia supaya meletakkan akta murtad. Masa tu ditolak. Tahun 94 Tok Guru Ni Aziz Menteri Besar masa tu. Ya, kita gubal undang-undang enactment syariah negeri Kelantan. Ya, nak diguna pakai dalam negeri Kelantan, bawa kepada kerajaan pusat tolak. Ya, sepatutnya benda ni dia dedahkan depan Perdana Menteri. Tak? Apa kuasa PAS nak bentang-bentang? PAS ni baru sebuah gerakan pembangkang saja, belum dapat kuasa lagi di peringkat nasional. Ya, dia kata PAS ni inilah kerja dia. Dia pentingkan parti saja. Orang nak murtad lagi. Ya, PAS lah yang paling banyak berjuang. Ya, daripada almarhum Yusof Rawa dulu. Ya, sampai Ustaz Fadil Noh, sampai hari ni Tok Guru Haji Hadi. Kita tak pernah berhenti daripada bawa isu murtad. Bahkan kita lebih ke hadapan dalam nak menyelamatkan akidah. Masalahnya kita dah usaha, dah bentangkan enactment syariah. Terengganu dulu masa kita berkuasa, kita bentangkan enactment syariah. Enactment syariah kita dicampak di dalam baku sampah. Itulah usaha kita. Ya, dia nak salahkan kita. Dia ni pun dah nyanyuk orang tua ni. Nah, itu pun payah. Tu kata, lepas dia keluar PAS lagi nampak kebodohan dia. Ya, ya, itulah dia keadaan manusia. Ya, nak bergerak atas akidah.
Sebenarnya gerakkan tu baik, tapi kerana apa tadi? Niat, ada niat lain. Nah, bukannya ikhlas. Ya, kalau dia betul-betul ikhlas, dia nasihatkan kerajaan, ajak mufti-mufti berbincang, ya, desak supaya kerajaan, ya, tegakkan akta murtad. Ada, sebab kita negara Islam. Ni kalau nak jadi hero depan media aja tuan-tuan, ini bukan ikhlas. Jadikan isu, lepas tu orang pun marah, lepas tu reda balik. Besok, ya, nak tak ada isu, main balik, orang pun marah, reda balik. Ada, sampai bila benda ni tak habis. Ya, baik. Jadi hadis ini juga ada sejarah dan latar belakangnya tersendiri. Ketika ia disampaikan oleh Rasulullah SAW apabila berlaku peristiwa hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu para sahabat sedang berhijrah demi Allah dan Rasulnya. Tetapi berlaku satu cerita di mana salah seorang sahabat dalam perjalanan penghijrahan itu diketahui oleh baginda Rasulullah SAW bahawa dia mempunyai niat bukan kerana Allah, tetapi semata-mata kerana kekasihnya. Beliau berhijrah ke Madinah kerana ingin berkahwin dengan kekasihnya itu. Oleh kerana itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap pekerjaan itu bermula daripada niatnya. Ya? Jadi ada cerita, ya, hadis ni dikeluarkan oleh Rasulullah ketika peristiwa Rasulullah kumpulkan sahabat-sahabat nak pergi berhijrah. Ya, hijrah ni perjalanan yang jauh daripada Mekah ke Madinah. Tujuannya nak bina sebuah negara Islam. Baik, hijrah ini waktu Nabi kumpulkan sahabat-sahabat yang nak berhijrah dengan Nabi, semuanya bagi nama ni orang yang ikhlas. Ya, yang sanggup tinggalkan tanah tumpah darah mereka, tinggalkan ahli keluarga, setengah daripadanya tinggalkan perniagaan. Ada yang tinggal kebun-kebun pun ada. Abdul Rahman bin Auf pergi tanpa bawa satu sen pun. Ya, Abdul Rahman bin Auf seorang kaya. Ya, dia tak bawa walau satu sen pun. Pergi orang itu saja. Sedangkan harta dia cukup banyak. Ya, Abdul Rahman bin Auf ni gudang dia saja, gudang menyimpan, ya, barang ataupun produk perniagaan dia saja pun kuncinya dibawa oleh 7 ekor unta. Tak boleh nak bawa dengan tangan banyak sangat, kuncinya bawa dengan 7 ekor unta. Kayanya dia. Bila Nabi ajak hijrah, dia pergi dengan sehelai sepinggan, tinggalkan segala kekayaan. Ya, ahli korporat tinggal kekayaan kerana nak ikut Nabi. Ya, mana ikhlas dah? Ikhlas lah. Ya, kalau kita gamak nyentah dah, ya, ngajak pergi bersih ni pun ada yang ngeletor lutut dah. Awak bukan apa ustaz ni, orang rumah tengah ngandung katanya. Dia boleh cari orang rumah. Orang rumah tak ada apa. Nah, orang rumah baca apa abang-abang? Rumah ngangkang je kata dia pergi bersih, dia kata dah. Ya, itu pun kita dah takut dah. Nah, ya, ini Abdul Rahman dia tinggal semua. Nah, kaya Abdul Rahman itu sebab dalam sejarah orang yang paling kaya ni antaranya di zaman Rasulullah ialah Abdul Rahman bin Auf. Kaya dia. Apa rahsia kekayaan dia? Dia tak pernah tinggal solat berjemaah. Dia tak pernah. Ya? Dia tak pernah tinggal kecuali satu hari dia masbuk. Ya? Itu pun masbuk. Bukannya semayang, bukan tinggal. Masbuk ni kira berjemaah juga lagi, tapi tak dapat takbiratul ihram bersama imam. Ya? Satu hari tu aja dia solat, satu hari je. Yang lain semua dia, ya, dia solat berjemaah. Ya? Dia masa Nabi tengok, Nabi perasan. Sebab Nabi tahu dia ni tak pernah tinggal semayang berjemaah. Hari ni aja dia termasbuk. Masbuk ni masih berjemaah lagi, betul tak? Cuma dia tak dapat takbir bersama dengan imam. Nah, ya, jadi Rasulullah tanya dia, kenapa hari ni lewat sampai masbuk? Ya, Abdul Rahman ni dia tersipu-sipu nak jawab depan Nabi. Malu sangat dia.
Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, tadi ni tengah sibuk dekat ladang. Sekarang ni musim panas, kurma dah kering, dia kata, dah boleh petik dah. Jadi saya ni tersibuk sikit, kata. Terlalai sikit je, dia kata bukan. Ya, lalu Nabi kata apa pada dia? Nabi kata, wahai Abdul Rahman bin Auf, buatlah perhitungan yang baik. Ya, kalau ladang itu baik bagi kamu, maka teruskanlah kerja kamu. Tapi kalau Allah itu lebih baik daripada ladang kamu, maka kamu lakukan apa yang patut. Nabi sampai sebut begitu. Besoknya dia jual ladang dia. Kerana ladang ni mengganggu ibadah. Jual ladang dia. Ya, ni Felda nak buat. Dia kata mengganggu sangat. Dia kata kita jual je lah. Ya, ni penyangah bukan Abdul Rahman bin Auf. Ya, ni tuan-tuan. Lihat, dia tak pernah tinggal. Ya, kita kadang-kadang pelik. Nanti kalau dah tak tinggal semaya berjemaah, macam mana niaga okey pula. Kadang kita rasa pelik je tak? Itu kita punya sangkaan. Tapi Allah nak bagi rezeki. Ya, Allah nak bagi rezeki ni luar daripada apa yang boleh kita fikir. Ya, mereka keluar dengan ikhlas. Kecuali ada seorang, ya, malaikat bagi tahu, dia ni budak muda. Ya, dia ni dah berkawan dengan seorang budak perempuan di Madinah. Ya, jadi suka dah ni, dah selalu chatting, dah selalu SMS apa semua. Jadi dia kata berpakat nak kahwin. Cumanya Mekah dengan Madinah tu jauh. Orang Arab dulu, dia tak boleh bermusafir seorang diri. Kalau dia musafir seorang diri, di tengah jalan dia akan mati. Sama ada yang pertama dia terputus makanan ataupun minuman, kedua dia akan dibahak oleh binatang buas. Memang tak ada. Itu sebab orang Arab dulu dia pergi dengan kabilah. Anda tak biasa dengar tak? Dia kumpul dulu, letakkan satu tarik. Okey, baru berdoa. Ya, bukan kumpul aja, masih kena siapkan semua logistik. Makanan cukup dah untuk pusingan beberapa hari. Mereka akan kongsilah makanan. Orang lebih akan bagi pada orang yang kurang. Air pun macam tu. Itu cara orang dulu. Kan biasa kita dengar Nabi dulu kecil-kecil ikut kabilah niaga. Dia tak pergi seorang dia. Benar tak? Ya, memang kalau pergi seorang ni mati. Jadi dia dah berjanji dengan perempuan ni. Tiba-tiba bertempur pula Nabi nak pergi hijrah. Dah. Dia kata, oi, dia kata aku kena ikut dah ni, katanya dah. Cantik benar dah ni, kata dah. Nak pergi seorang takut mati pula lah, kata dah. Tak ada pula kahwin. Nah, ya, dia kata kebetulan pula Nabi tengah kumpul orang nak pergi hijrah. Oh, dia pun ngebuk atau kat pengalan pada Nabi. Dah. SPR pun tengok 21 tahun boleh dah. Dia kata dah. Daftarkan nama dia. Malaikat turun bagi tahu pada Nabi. Bagi tahu pada Nabi orang ni. Tapi dalam riwayat tak cerita siapa nama orang. Ya. Tapi Rasulullah kenal dia. Rasulullah tahu nama dia. Jadi Rasulullah telah bersabda, inilah keluar hadis yang kita baca malam. Ya, Nabi kata, innama a'malu binniyat. Setiap amal kamu dikira oleh Allah berdasarnya. Ya. Jadi tersipu-sipu lah dia. Riwayat selepas itu mengatakan dia jumpa Nabi, dia minta maaf pada Rasulullah, dia ikhlaskan perjuangan dia betul-betul, dan dia tak kahwin sehinggalah Nabi diangkat menjadi pemimpin di Madinah. Dah aman tu barulah dia berkahwin. Dan Nabi jumpa dia balik, Nabi kata, kenapa kamu tak kahwin? Dia kata dia rasa bersalah kalau dia berkahwin dulu. Jadi ini cerita yang menyebabkan keluarnya hadis. Jadi sebab tu dalam perjuangan ni kena ikhlaskan kita punya niat. Tak boleh niat apa. Dah. Kita dekat pilihan raya ni tuan-tuan. Dekat pilihan raya, dan lepas ni ada calon yang akan dipilih dalam pilihan raya. Calon ni pula akan dipilih oleh pimpinan kita. Pimpinan kita ni tuan-tuan, bukan mudah dia nak pilih calon.
pada tahun 2008 saya jumpa Ustaz Idris Ahmad. Dia masa tu dia pegang jawatan di peringkat pusat. Dia cerita dekat saya, dia kata dalam nak tentukan calon Tok Guru Jadi dengan Tok Guru Ni Azim, kadang-kadang buat istikharah sampai 13 kali buat. Takut-takut calon yang kita pilih nanti ada masalah. Sampai berbelah-belah kali pimpinan kita bila tembus masalah buat istikharah, pastikan pemilihan tu dipilih oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan, oleh kerana dengan jalan inilah, walaupun dalam tempoh berapa tahun selepas pilihan raya ke-12 itu, kawan kita keluar masuk, tetapi PAS alhamdulillah tak berlaku benda. Kenapa? Kerana pimpinan kita serahkan pemilihan ini kepada Allah. Sebab bila kita buat solat istikharah ni maknanya kita buntu, tak tahu apa. Serahkan balik benda ni kepada Allah. Nanti akan datang tanda-tanda daripada orang yang buat istikharah, dan kecenderungan daripada mana, itulah jawapan sebenarnya yang telah Allah tunjukkan. Alhamdulillah, kita tak berlaku, tak ada calon kita kecuali yang seorang je. Kecuali yang seorang ni pun sebenarnya cerita dia dah lama. Itu pun dia tak melompat lagi. Dia kata dia masih stay lagi, dia dipecat. Tok Guru Ni Azim kata biasalah, dalam rumah tangga pun lagi bercerai-berai. Betul tak? Dia kata dalam rumah tangga isteri kena ikutlah cakap suami. Ni dah lah cakap suami tak ikut, lepas tu cerita suami pula suruh masak nasi tak nak, cerai lah, apa lagi nak tunggu. Ni cerita dia macam tu lah. Orang nasihat berapa kali suruh dengar, tak nak dengar. Orang panggil supaya bagi motivasi, tak nak. Dia kata dia pakai motivasi, calon je lah kamu. Tapi tak berlaku, alhamdulillah. Ini hebatnya kita ni, gerakan kita ni hebat. Macam mana berbalah pun akhirnya kita akan berlapang dada. Bukan tak ada wujud di mana-mana pun. Suasana hari ni dekat pilihan raya memang wujud. Ada golongan ini hitam, golongan ini, semua masing-masing nak mendapat tempat. Tapi alhamdulillah, bila ada satu keputusan, semuanya kena berlapang dada. Cuma kita yang berada di bawah ni, kita mesti bekerja atas dasar Islam, bukan untuk sesiapa. Kita tak boleh bekerja untuk seorang individu, tak boleh. Sebab itu kalau hari ni dalam PAS ni yang kita lihat pertembungan di antara golongan ulama dengan profesional. Betul tak? Isu di Kedah baru ni pun, betul tak? Kita tengok isunya apa? Pertembungan golongan ulama, Ustaz Azizan apa semua ni, dengan golongan Farul Razi apa semua ni. Ini golongan apa? Profesional. Pertembungan ini pertembungan yang baik, mesti dilihat pada pandangan yang positif. Ini pertembungan yang baik. Ulama, dia bertanggungjawab, nak mengulamakan golongan profesional. Dalam masa yang sama, golongan profesional juga nak memprofesionalkan golongan ulama. Ini mesti dilihat pada ruang lingkup yang positif. Cuma kalau peribadi saya, tuan-tuan tanya antara ulama dengan profesional, ustaz pilih mana? Memang saya pilih ulama. Tetapi saya lebih suka kalau benda itu disyurahkan. Di antara ulama profesional, yang mana lebih kita suka? Saya lebih suka syurah. Jadi syurah ni selesai masalah. Jadi jangan wujud perselisihan antara kita. Kerja berjalan seperti biasa. Jadi pertemuan tu pertemuan yang baik. Memang kita tak nafi hari ni profesional ramai, semakin berminat dengan gerakan kita. Ramai, tuan-tuan, walaupun profesional ni dia pun sibuk, tapi bila daripada apa yang
pergaulan mereka dengan kita boleh nampak kecenderungan mereka ke arah mana. Saya pernah dulu diuji sakit sampai 2 bulan dalam ward. Saya bercampur banyak dengan doktor-doktor. Doktor hospital besar, lepas tu spesialis. Saya bersembang dengan mereka. Kadang-kadang bila kita masuk buat politik, kecenderungan mereka kita nampak. Cuma kita berpegang, mereka ni sibuk, mereka tak sempat nak pergi ke bakat. Mereka tak sempat nak pergi kuliah. Tapi mereka faham perjuangan kita. Mereka tahu apa gerak kerja kita. Mereka tahu dasar perjuangan kita. Mereka berminat. Dan mereka lebih ramai hari ini. Sebab itu setengah-setengah tempat kita tak boleh nafikan golongan ini memonopoli perjuangan, mendominasi perjuangan. Dan kalau tuan-tuan tengok Ikhwanul Muslimin, Ikhwanul Muslimin, presiden dia bukannya ulama, doktor. Dia bukan ulama, dia doktor. Ada engineer, mereka yang menguasai. Hamas macam tu juga. Kalau Mursyidul Am dia betul lah. Mursyidul Am tak boleh letak asali. Mursyidul Am ni dia kena golongan ulama sebab dia ketua syura. Syura ni dia kepalanya. Itu sebab Ikhwanul Muslimin Hamas dulu Syekh Ahmad Yasin contohnya. Dan ramai lagi ulama-ulama. Tapi kita tak boleh nafikan gerakan mereka cukup ramai. Dan mereka ni pula golongan profesional ni. Kebaikan mereka ialah mereka cuba nak memprofesionalkan jemaah. Jadi jangan ada pertembungan kumpulan ini, jangan. Dua-duanya baik. Kita redha saja supaya gerak kerja kita tidak terpilih. Gerak kerja kita betul-betul kerana dasar Islam yang kita bawa. Baik. Oleh kerana itu Rasulullah SAW, oleh itu sesuatu kerja yang dilarang di dalam Islam tidak boleh melakukannya dengan alasan niat yang baik sahaja. Jangan buat kerja maksiat alasan baik. Kenapa kamu mencuri? Niat saya nak bersedekah, tak boleh. Kalau niat kita baik, cara kita mesti betul. Kita niat baiklah, mesti cara betul. Kita nak bersedekah, cari duit yang halal. Sedekah pada duit yang halal lebih barakah. Baik. Seperti seseorang yang solatnya panjang untuk riak. Depan orang panjang sembahyang, sujudnya pun lama. Belakang orang laju je dia sembahyang. Tak mahu apa itu. Itu nama dia riak. Depan orang nunjuk alim, nampak depan pak mentua dah. Oh ya Allah. Sembahyang baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah dia baca sebab pak mentua belakang. Bila dengan bini dengan dia aja, gulung kain aja. Singlet pun tak pakai kain aja. Dan apa tokong siang bulan aja perut dia dah. Baca pun wal asri aja. Itu pun potong dulu. Wal asri potong dulu. Rakaat pertama sampai habis waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Allahu akbar. Potong dulu. Pak mentua tak ada. Naik rakaat kedua, bunyi pak mentua ketuk pintu. Assalamualaikum. Terus Al-Baqarah. Haram jadah betul. Tak mahu apa itu. Itu nama dia riak. Pak mentua tak payah ngorak. Dah jadi pak mentua kita ngorak apa lagi? Sebelum tu ialah boleh nak ngorak. Boleh tunjukkan dia. Ini datang pak mentua. Datang pak mentua, dia tak pernah sembahyang subuh. Pak mentua daripada Kelantan, tak pernah sembahyang subuh.
Bininya bagi tahu, dia kata, abang, besok bapak saya nak datang daripada Kelantan. Jadi abang kalau boleh semayang subuh. Nah, dia kata. Bila dia mau tiba tu, dia jangka tibanya waktu subuh. Dia kata dia semayang berjemaah subuh kat rumah kita. Ada ke lagi kain ni? Kata, kain ni pun tak ada you. Bangunannya bini, cakap kamu tengok, ada lagi tak kain? Ada jubah ada bang. Tak apalah. Subuh besok pukul 5 dah tercegah tau, kat atas sejarah. Dah, Pak Mentua buka bilik semayang, tengok dia dah duduk dah. Tunjukkan duduk tepi, dia ngantuk. Ya. Jadi bila semayang dekat Pak Mentua dengan Pak Mentua belakang dia imam. Nak tunjuklah rajin dah. Semayang subuh bagus pukul 5. Ya. Bantai dia semayang subuh 3 rakaat. Dah. Pak Mentua tegur lah. Tadi kenapa semayang maghrib? Semayang subuh 3 rakaat. Iya ke katanya? Lah, saya ingatkan dah 4 dah. Rupanya baru 3 katanya. Lagi tengin dia ingat semayang subuh 4 rakaat. Jangan buat video. Malu kita lah. Ya. Katanya dah cukup 4. Kemudian atau memberi sedekah untuk riak. Jangan sedekah kerana riak, tak dapat apa. Ya. Pagi ni biar tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Ya. Jadi yang sikit tu dikira Allah, walaupun yang ikhlas itu dikira oleh Allah walaupun sedikit. Berceramah untuk riak. Ada juga. Berceramah. Kadang isi ceramah bukan apa. Dah. Balutnya juga kan. Janji keluar ceramah, betul tak? Dah. Lepas tu dah habis ceramah, dia tanya, macam mana ceramah saya tadi okey? Pula dan dekat orang. Dah. Ini orang yang riak tak boleh. Ramai orang gila ceramah ni ramai. Tapi dia tak boleh ceramah. Nak ceramah juga. Itu yang jadi susah kita. Jadi kita mengajak orang kepada kebaikan.